رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat saya sampai buat pertama kalinya ke Kampung Air Putih Junjung ni. Dan terima kasih kepada pihak pengurusi surau, jawatankuasa, muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Nazir yang sudi menjemput saya juga untuk pagi ini dan boleh dapat bertemu dan berkenalan dengan sahabat-sahabat baru saya, muslimat Kampung Air Putih. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, subhanallah, Allah SWT telah panjangkan usia kita sampai ke saat ini, dan kesyukuran yang sangat terhinggalah kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga ke saat ini. Dan alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran juga kita panjatkan kepada kedua ibu bapa kita yang telah mengasuh, mendidik, membimbing sehingga kita menjadi manusia yang berjaya lah sehingga ke saat ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalam surah At-Taubah ayat 24. Apa maksud ayat ni? Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala kata qul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapa-bapa kamu, bapa-bapa kita semualah, ya, wa abna'ukum, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, kaum keluargamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbangkan akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Dalam ayat ni saya nak mengajak para muslimah, saudara dan saudari sekalian, ya, sebab kita ni ibu, kita ni ayah, ya, kita ni adalah ketua bagi keluarga kita. Kalau lelaki bagi jadi ketua, isterinya jadi naib ketua lah. Di naib ketua kita ni, ya, kita boleh hidup, kita boleh ceria, kita boleh bahagia sampai ke saat ini adalah disebabkan apa? Sebab di dalam hati kita ni ada perasaan cinta yang sungguh-sungguh. Cinta yang sungguh-sungguh kepada siapa? Kepada keluarga kita. Kita boleh main mengaji pagi ni. Sebab apa? Kita yakin kita boleh tinggal rumah kita dengan selesa. Muslimat terutamanya kan. Macam mana susahnya kita nak tinggalkan ahli keluarga bila kita nak bergerak saja. Tanya, ni makan dah apa semua, fikir dah. Jadi cinta yang ada di dalam hati kita ni melonjakkan kita untuk buat perkara-perkara yang ada dalam hidup kita. Kita boleh mampu bertahan dalam keluarga sebab cinta.
walaupun kadang-kadang penuh ujian dan cabaran. Kita boleh pergi ke tempat yang jauh kerana cinta. Macam kita berusaha untuk nak mengumpul duit, mengumpul pelbagai harta yang ada ni, kita nak usaha supaya kita dapat pergi ke Mekah, nak tunaikan haji ataupun umrah. Sebab apa? Kita cinta nak pergi ke sana. Jadi perempuan, ya, saudara dan saudari yang mendengar kuliah pada pagi ni, saya lupa kita tak kenalan lagi, betul tak? Masya Allah, ya, semangat nak menyampaikan ilmu sampai kita lupa nak kenalan. Baik, nama saya seperti mana yang pengurusi kita sebut tadi adalah seperti mana yang ada tertera di banner juga, Fatiah binti Abdul Rahman. Fatiah Abdul Rahman. Saya ni bekerja di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dalam unit apa? Unit nikah cerai rujuk. Bahagian undang-undang keluarga Islam. Dulu saya di bahagian dakwah, kemudian pindah ke bahagian unit nikah cerai rujuk. Macam-macam. Sebab tu pengalaman lah mendengar macam-macam masalah orang. Nikah cerai rujuk ni satu aktiviti yang sangat memberi inspirasi yang sangat tinggi dalam hidup kita. Perkara utama dalam kehidupan manusia ni adalah nikah cerai rujuk. Kemudian saya ni dulu saya kerja di Kuala Lumpur banyak tahun, dah lama. Daripada tahun 1996 saya kerja sampailah kepada tahun 2015 baru saya balik main Pulau Pinang. Barulah dapat berbakti kepada anak negeri Pulau Pinang. Sebelum tu saya di sana. Saya mengajar di Darul Quran, saya kerja di masjid, saya tak jadi imam je lah. Saya jaga masjid. Siapa yang pernah pergi Kuala Lumpur, kalau masjid dekat Jalan Duta yang besar tu, yang ada bumbung biru tepi highway tu, tepi tol kan, dekat tol ditulis Jalan Duta Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya jaga masjid tu hampir 8 tahun. Urus khutbah, buat khutbah Jumaat, semualah. Lepas tu pindah balik ke bahagian dakwah. Duk dakwah lah. Sampai sekarang pun kadang-kadang orang duk menelpon saya, tanya, Ustazah nak urus jenazah di masjid wilayah macam mana? Maksudnya dalam sistem di internet ni, di Google tu masih cari jenazah ke apakah, cari Ustazah Fatiah macam itulah. Tapi saya tak buat pengurusan jenazah, orang lain yang buat. Baik. Bila saya balik ke Pulau Pinang, pengalaman saya lah, ya, saya tengok Pulau Pinang kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, negeri kita kecil tetapi dia punya isu tu Masya Allah. Ya, negeri kita kecil. Sini Kedah ke Penang? Kedah. Baik, sepadan lah kira, sepadan dengan Pulau Pinang. Bila saya duduk di Pulau Pinang, Masya Allah, ya, pulau ni satu tempat yang pusing habis, satu hari habis dah. Tapi dia punya isu tu tak habis-habis. Berbeza dengan Kedah. Kedah kalau sesat boleh pergi ke Siam. Betul tak? Sesat je tu dia sampai dah ke sepadan. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan kehidupan saya. Saya dah berumah tangga, anak 3 orang. Anak yang bongsu pun dah 20 dah. Dah besar dah. Saya pun dah sama dengan muslimat jugalah. Dah hajah-hajah semua ni, ya. Dah hampir nak pencen lah. Tak apa lama lagi pencen lah. Ada orang kawan-kawan saya pun ada yang dah pencen. Maksudnya apa dia? Dah rupa siri dah lah. Ya. Jadi itulah sebab sikit berkenaan dengan kehidupan. Baik, berbalik kepada kisah kita ni, macam mana kita, ya, kita wanita yang berada pada tahun 2022, kita berada di dalam tahun hijrah berapa? Tahun hijrah berapa? 1444 hijrah.
1444 Hijrah bermakna kita ni dah jauh dengan Rasulullah dalam jarak itu. Mak ayah kita macam saya, mak ayah saya meninggal dah lama kan. Mak saya meninggal 2005. Berapa tahun dah? Jadi kita hidup ni masya-Allah 1444 jarak dengan Nabi. Dan kita tak pernah pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam jauhnya kita ni, tapi kita tetap berusaha untuk mentaati segala apa yang Rasulullah sampaikan. Para wanita dipesan kepada kita untuk apa? Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada suami, taat kepada apa yang kita ada pada ketika ini, ya, kita buat. Jadi semua apa yang kita buat ketika ini yang duk buat baik ni, cakap baik, sopan santun, berhemah, tak maki orang, tak marah orang, semua tu adalah daripada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha dalam kehidupan kita ni untuk menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan ni. Sebab apa? Hasil daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita. Berbeza dengan sahabat-sahabat kita yang tak ada agama, berbeza dengan sahabat-sahabat kita yang tak memeluk agama Islam, yang masih lagi tercari-cari siapakah idola mereka. Semalam saya baru saja bermesej dengan seorang sahabat kita. Dia peluk agama Islam tahun 1998. Asal daripada agama Buddha. Lepas tu 1998 tu dia kahwin dengan seorang lelaki Melayu. Tetapi waktu tu umur 20 pun tak sampai lagi. Dalam 19, bila dia kahwin ni, dia dapat satu pengalaman kehidupan berkeluarga daripada keluarga yang bermasalah. Suami dia ni tak mendidik dia agama, tak memberi pengajaran yang baik dalam kehidupan, menyebabkan apa? Tahun 2013 dia memfailkan tuntutan untuk keluar daripada agama Islam. Kesan daripada apa? Kesan daripada dia tidak mengenali apa itu indahnya agama ini. Hasilnya 2013 dia failkan permohonan untuk keluar daripada agama kita. Dia kahwin hanya setahun lebih saja. Dan tahun 2013 tu disebabkan tak ada sumber kewangan yang banyak, sebab lawyer ni minta banyak. Saya tanya dia, puan nak minta permohonan keluar Islam ni, puan bayar berapa puluh ribu? Dia kata sehingga kini saya dah bayar 47,000. Lawyer yang membantu ni adalah lawyer Muslim. Bukan lawyer bukan Islam, lawyer Muslim. Sebab permohonan untuk keluar Islam ni boleh dilakukan di mahkamah syariah. Jadi di Pulau Pinang kami ada modul bagi orang yang nak keluar Islam ni, kita akan kaunseling dulu. Dan saya mendapat tauliah lah untuk memberi kaunseling kepada saudara-saudara yang nak keluar Islam. Akhirnya setelah beberapa sesi, puas lah saya bercakap apa semua. Tahun lepas sesi bab kita PKP kan, jadi dibuat secara online. Bila online, maka tak bertemulah muka, jumpa kot online saja, duduk telefon lah. Kemudian tahun ini akhirnya mahkamah pun jatuhkan hukuman bahawa dia ni diisytiharkan sebagai non-Muslim, boleh keluar Islam. Oh, dia punya happy lah. Saya ni menangis. Sebab apa? Sebab itu bila kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di awal-awal surah Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ni ada penyakit.
Dan ayat yang selepas daripada tu Allah SWT sebut lagi, di kalangan manusia ini ada yang mengatakan mereka beriman kepada Allah, tetapi sebenar hakikatnya mereka langsung tidak beriman kepada Allah. Bila kita macam tu, keadaan manusia yang sedemikian menyebabkan apa? Menyebabkan hati-hati mereka ni jadi tertutup. Langsung tak boleh nak masuk hidayah Allah. Seolah-olah diberi perumpamaan. Allah sebut dalam Al-Quran, diberikan perumpamaan sebagaimana apa? Orang yang celek. Orang yang celek. Kita ni celek, tapi mata tak nampak. Kita ada deria penglihatan, tetapi tertutupnya nak tengok benda-benda baik yang Allah SWT dah bagi kat kita. Allah. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, kita ni masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat boleh terbukanya hati kita untuk melaksanakan segala tuntutan yang Allah SWT tetapkan. Boleh lagi bergerak, ajak hati kita ni langkah kaki untuk mai ke surau ni. Masih lagi tidak rasa berat hati untuk kita menghadirkan diri di majlis-majlis ilmu seperti ini. Allah masih lagi beri keimanan yang tinggi kepada kita untuk kita melaksanakan segala rukun Islam kita. Rukun Islam kita ada berapa? Yang adik-adik ni, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan solat 5 waktu. Ketiga, apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, apa? Menunaikan zakat. Kelima apa? Haji. Ke Baitullah bagi yang mampu. Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Ingat lagi. Kadang-kadang saya pergi kursus kahwin, bagi ceramah kursus kahwin dekat peserta-peserta kursus kahwin, tanya rukun Islam, dia duduk buat alik. Dia kata, apa dia lama tak sebut lah, tak ingat. Aduh, sabar je lah. Ada sekali tu ada tayangan, saya suruh seorang tu baca slide kat depan, ayat Quran lah. Saya kata, Inta yang duduk sebelah sini, lelaki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Jadi saya kata, Inta duduk sebelah sana, pakai baju warna dia, saya sebutlah. Baca ayat Ustaz kat Ustazah. Dia kata, yang tu orang Arab pandai baca. Banyak elok sungguh. Allah. Dia kata, ada hak yang kadang-kadang tu mata tak nampak lah Ustazah. Macam-macam kainah kita tu, kita ni Jadi kenapa perempuan ni, saya sebut cerita tadi tu, dia boleh membuat tindakan sedemikian sebab dia tak kenal apa tu Islam. Bila tak kenal, langsung tak ada perasaan cinta dalam jiwa. Tak kenal Nabi pun dia tak tahu seperti dia. Hak rukun iman kita tu kan, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Nak percaya apa? Kitab pun tak tahu baca, kan? Nak percaya macam mana bila Nabi pun dia tak kenal. Jadi bila kita ni, Allah SWT bagi peluang kepada kita. Di IC kita tu semua ada, setiap daripada kita yang lahir kat Malaysia ni, alhamdulillah, IC kita bila pergi daftar saja, tengok saja orang Melayu beragama Islam, terus dia letakkan agama Islam. Bila ada saja perkataan Islam kat situ, maka wajib untuk kita mengenali, wajib untuk kita memahami, wajib untuk ada perasaan cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Sebab tu
Bila dia tak mai rasa cinta ni, tak suruh buat apa. Macam tadilah kan, dia tahu nak kahwin saja, lepas tu suruh baca di situ, tak tahu, tak nampak. Lepas tu saya tanya mereka, ni tiap bulan berapa kali pergi dating? Tanya mereka nak kahwin ni kan. Dia kata banyak kali. Ada yang tak segan, dia kata abang, saya tanya seminggu berapa kali jumpa? Seminggu 5 kali jumpa. 7 hari. Saya duk kira 7 hari jumpa 5. Rindu Ustazah, dia kata. 7, 5. Tiap-tiap hari saya tanya, berapa kali duk hantar mesej I love you? Dia terkejut saya tanya macam tu. Lepas tu dia kata banyak kali. Banyak kali, dia kata. Lepas tu saya kata, setiap kali pergi jumpa berapa jam? Saya kata, Ustazah tanya malu. Lebih dari 2 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih dari 2 jam. Bayangkanlah kita ni, kita dah lalui zaman muda kita juga. Siapa adalah niat pernah pergi dating juga. Kan? Jadi macam mana ayat yang saya sebut tadi, yang saya baca tadi ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya baca sekali lagi sebab ada yang masih baru sampai, ya. Qul in kana aba'ukum, ayah-ayah kita, wa abna'ukum, anak-anak kita. Ni ujian kita ni dalam hidup ni. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kita. Wa azwajukum, isteri-isteri, suami-suamilah. Kita wanita ni suamilah. Kalau lelaki, isterilah. Wa ashiratukum, kaum keluarga kita. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kita usahakan. Siang malam pergi kerja saya. Siang malam pergi kerja. Hari Sabtu orang suruh duduk di rumah, cuti main kerja juga. Kerja main sini kan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu bimbangkan akan merosot. Siapa berniaga memang risau, PKP risau, banyak kedai tutup. Allah Ta'ala sebut kita, ya. Allahu Akbar. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, ya Allah, menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul. Hak saya baca tadi ni, Allah sebut apa? Aba'ukum, ayah-ayah. Abna'ukum, kita jadi ibu, kita mak. Mana pernah lekang di hati ni ingat kat anak-anak? Sentiasa. Kak Long tu macam mana? Hak gi nu Kak Ngoh macam mana? Salin tu siapa jaga? Mak tak ada nak pergi tengok. Semua lah kepala. Lepas tu, ya, disebutkan apa? Masya Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Perkara-perkara ni semua, ayah, anak, saudara, suami isteri, keluarga, harta, perniagaan kita, semua benda ni, Masya Allah, menyebabkan kita hilang cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kadang-kadang kita sendiri, saya sendirilah, nama ustazah ni, bila bab anak-anak, Masya Allah, sanggup ke hulu ke hilir kita ni usahakan. Tapi bab agama kita kan, kita fikir 2-3 kali. Bukan kata orang lain, ni kita sendiri, saya sendiri. Jadi sebab tu Allah Ta'ala ni bagi Al-Quran pada kita untuk kita peringat balik. Kita peringat. Kalau gulai tu duk kena perangat kan, perangat.
Hak yang lebih perangat banyak tu, lama tu lagi sedap, kan? Jadi Allah Ta'ala bagi ayat Al-Quran kepada kita ni nak bagi perangat balik. Sebab jarak kita dengan Nabi 1444 tahun, 1000 tahun, 1444 tahun, jauh daripada Nabi. Duk macam mana kita duk perangat, duk nak perangat balik ni, melalui program macam ni. Mai jumpa kawan-kawan. Bila program macam ni, kita jumpa kawan-kawan, Masya Allah, hati berbunga-bunga riang. Duduk rumah ni, duduk rumah ni kan, oplah jingga orang Penang kata. Macam-macam lah duk teringat hak nu lah hak ni. Bila mai macam ni jumpa kawan-kawan, ni hang apa khabar, macam mana, apa cerita apa semua, lupa hak masalah di rumah tu sat. Happy, muka mau senyum kalau jumpa kawan-kawan, kan? Ada seorang, kadang-kadang saya kan jaga unit nikah cerai rujuk, selalulah orang telefon, Ustazah ni saya macam mana, saya ni dia kata suka pergi mengaji. Sebab apa? Saya rasa tenang lah pergi jumpa kawan-kawan duduk di masjid, balik rumah, ya Allah, nak kena mengadap. Dia kata hari-hari kena maki. Dia kata bila pergi masjid tak ada orang maki saya. Ni zaman kita, zaman yang kita jarak dengan Nabi dah jauh ni, habit kita, perangai kita makin jauh daripada apa yang Rasulullah pesan. Sebab tu bila ada program sebegini, Masya Allah, kita mau ajak ramai daripada semua ahli masyarakat ni supaya kita sama-sama dapat jadi orang yang hilang stres. Mai macam ni hilang stres. Ingat Ustazah cakap ni tak stres lah. Saya pun seronok bila mai jumpa, bukan di sini saja, masjid sana, masjid sini, surau sana, surau sini. Tiap-tiap minggu memang penuh. Selalu pergi sana, pergi sini. Seronok jumpa sahabat-sahabat baru. Bila kita jumpa sahabat-sahabat baru ni, perempuan, kita wanita terutamanya, kita tak boleh bila ada masalah ni kita duk fokus pada masalah tu saja. Jadi kita cuba lapangkan hati-hati kita ni untuk kita berada di dalam majlis ilmu ni, supaya kita dapat menghilangkan stres kita, dapat memberi satu kesan kepada diri kita macam mana kita ni nak jadi orang yang terbaik di sisi Allah dan menjadi orang yang terbaik sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebab jarak kita ni terlalu jauh. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, digambarkan kepada kita bagaimana kisah-kisah umat-umat yang silam, umat-umat terdahulu zaman Nabi Musa. Kita duk baca kisah apa? Kisah Bani Israel. Bani Israel yang bila makin jauh dengan Nabi Musa, makin dia meninggalkan ajaran tersebut. Begitu juga dengan selepas Nabi Musa ni ada Nabi Isa alaihissalam, pun sama. Umat mereka tetap melupakan apa ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka. Sebab tu bila kita pada saat ini berada di tahun 2022 dan di tahun Hijrah 1444 Hijrah ni, kita nak menjadi umat yang tak tinggalkan ajaran yang Allah SWT tetapkan, syariat yang ada dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Subhanallah. Ya. Jadi ayat yang saya baca tadi ni, Allah SWT nak memberi peringatan kepada kita supaya semua kerja buat kita yang hari-hari itu, pergaulan kita dengan ahli keluarga, pergaulan kita dengan persemendaan. Persemendaan ni semua hak keliling-keliling lah, ipar duai, saudara mara dan sebagainya, itu menyebabkan kita jauh daripada mengingati Allah. Kadang-kadang kita lupa disebabkan kita ni terlalu asyik ghalid dengan
cinta kita kepada manusia yang ada, kerja buat kita menyebabkan kita abaikan apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Nabi ni wajib. Cinta kepada manusia yang lain tu pun jatuh tahap yang keberapa dah, level dia. Allah Ta'ala nombor 1, cinta kepada Rasulullah nombor 2, cinta kepada ibu ayah nombor 3, cinta kepada pasangan nombor 4. Kita tak mau hak level cinta pada pasangan ni dia naik sampai jadi nombor 1. Cinta kepada pasangan ni sampai menyebabkan kita ni lupa diri. Kita sampai terlalu asyik dengan pasangan sampai menyebabkan kita jauh daripada apa yang Rasulullah pesan. Rasulullah pesan apa? Rasulullah pesan cinta pada pasangan ni kena bersederhana. Tak boleh keterlaluan. Ada orang, aku tak boleh hidup tanpa hang. Ada orang sampai jadi macam Laila dan Majnun. Kisah Laila dan Majnun. Ya, disebabkan kita kecintaan yang keterlaluan kepada kehidupan harian ni, ya, kita duk kira fikir rumah kita ni nak perbaik kok mana lagi. Rumah dah elok dah besar dah cantik dah, semua tile elok dah. Duk kira ni duit dah ada ni, lebih pencen dapat duit banyak ni, nak kira nak buat rumah kok mana pula. Buat penaik pula kat atas. Ustazah, nanti mai rumah saya kita buat berkelah di atas. Saya kata, nak naik kat mana? Dia kata, tak apa, saya dah buat dah rumah baru. No, kita nak penaik ke atas. Tu dia. Saya pernah pergi mengajak rumah orang. Mengajak tingkat 3. Siap, di atas tingkat 3 ada kolam renang. Saya kata tu dia, aku dah lah sakit lutut. Memanjat. Tu dia rumah sampai 3 tingkat, 4 tingkat. Saya tanya surau kat mana? Surau tingkat 3. Allahu Akbar. Lepas tu kalau sakit macam mana ni? Saya tanya, sakit macam mana? Sakit duduk bawah. Tu dia mengajak tingkat 3 perempuan. Lepas tu saya tak pergi dah. Saya kata sekali ni je lah saya mengajak sebab saya tak boleh naik tangga, saya kata. Itu kita, bila kita terlalu asyik dengan dunia, Allah pesan dah di sini, maka kita ni jadi orang yang jauh daripada apa yang Allah Ta'ala pesan. Macam Bani Israel lah kan. Bani Israel bila diberi arahan kepada mereka untuk menyembelih lembu, duk tanya lagi, lembu hak mana, warna apa, lembu yang bulu yang macam mana. Bila Nabi Musa habaq, carilah lembu yang macam warna emas. Macam mana nak cari umur berapa? Jadi persoalan sebegini Allah Ta'ala cerita, mereka ni sebenarnya tanya saja tapi tak buat, tak mau pergi cari, duk tanya saja. Macam kita lah kan. Kita ni, saya sendiri sebagai seorang yang ada title ustazah ni, agama ni, tak malas dah lah nak pergi ngaji, tak boleh. Kita kena cari ilmu. Sebab apa? Kita berada di tahun 2022, tahun depan 2023, tak berapa hari dah. Lepas tu nak pergi 2030. Ni benda ni semua nak kena tolak. Zaman dulu tak ada hak tolak pun, kan? Ke depan hari semua benda. Kawan saya umur 76, saya jumpa dia. Dia kata kat saya, Ustazah, saya rasa nak makan dekat kedai pun malas. Sebab semua nak QR code, nak scan bagai, nak bayar dulu. Kita yang sakit-sakit lutut ni susah nak pergi jauh, dia kata. Nak buat visa pun payah sekarang ni. Masya Allah. Jadi itu, tuan-tuan perempuan, ya,
Bila saya baca ayat ni, nak bagi ingat kepada diri saya dan juga diri kita semua, supaya kita tidak menyibukkan urusan seharian kita, nak teringat mak, teringat ayah, teringat keluarga, teringat rumah, teringat macam-macam ni, menyebabkan kita ni jauh daripada kerja kita kepada Allah. Sampai ada orang melengah-lengahkan solat disebabkan cinta kepada duk masak dan sisat. Ni sekejap mereka nak balik makan, menantu nak sampai, nak jamu menantu, nak jamu tok bisan, nak jamu macam-macam. Ni Allah Ta'ala sebut ni. Jadi perempuan, ya, kita ambil pengajaran daripada ayat ini, nak menzahirkan, nak melahirkan macam mana kita ni nak mewujudkan, nak menambah lagi rasa kasih dan cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perempuan, kita tengok ada sahabat-sahabat kita, ya, sahabat-sahabat saya lah, dia kata, Fatia, tahu ke, aku ni, dia kata, aku nak jadi isteri solehah macam Siti Khadijah. Jadi aku ni pun berhenti kerja sebab nak takbir rumah tangga bagi jadi bagus. Sebab aku ni nak jadi isteri yang solehah, jadi Siti Khadijah. Jadi perempuan, ya, bagi yang umur 20-an baru mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Jadi saya pula berada di unit nikah cerai rujuk. Jadi saya nak pesan pada kita yang ada menantu, yang ada anak dalam umur sedemikian, umur 20-an ni, umur yang tengah seronok nak kahwin. Bila dah mendirikan rumah tangga, nak mendirikan rumah tangga, biarlah ada persediaan rapi dalaman diri dan juga luaran. Dalaman ni ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga ni macam mana? Bukan sekadar kita tengok, sebab anak-anak zaman sekarang, siapa-siapa lah kat Malaysia ni, ya, kita tengok umur 15, 16, 17 sampai ke atas ni lebih gemar menonton cerita-cerita Korea, cerita-cerita luar negara lah, senang. Yang menyebabkan mereka teruja tengok indahnya cinta tu sampai menyebabkan apa? Menyebabkan tewas dengan cinta. Jadi kita yang jadi ibu ni, kita kena pesan, selalu pesan. Anak nak keluar, bagi tahu. Nak buat apa-apa, pesan. Allah Ta'ala sentiasa pantau, Allah Ta'ala sentiasa menyaksikan, Allah Ta'ala sentiasa mencatat apa yang kita buat. Jadi barulah tak ada dating sampai 7 hari, 5 hari seminggu tu. Ya, saya tanya hampa pergi jumpa 2 jam, sembang apa? Jalan. Loh, apa tu? Kadang-kadang saya tanya pasangan yang nak berkahwin ni, saya tanya, tahu tak nama mak mentua sama dia? Tak, perempuan lah selalunya. Tak tahu. Tahu tu pergi dating apa? Pergi tanya apa? Sebab orang zaman sekarang ni jarang ada pertemuan itu dijodohkan oleh keluarga. Biasanya mereka ni sendiri-sendiri urus. Lepas tu baru buat balik, mak, cik dah jumpa dah orang yang cik suka. Menyebabkan apa? Bila dia ada masalah, mak dia kata apa? Hang yang jumpa mana mak tahu. Hang tanggung sendiri. Dia kena pulang paku bakar kan. Sebab tu kita tak mau jadi macam tu. Jadi kita yang di ibu, kita jadi ayah, kita pesan supaya dalam kehidupan anak-anak ni tidak menyebabkan mereka ni asyik dengan cinta dunia, cinta kepada pasangan ini, menyebabkan jauh daripada pesanan-pesanan yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kita jadi isteri. Cinta kita kepada suami, cinta kita kepada pasangan menyebabkan kita ni jauh daripada Allah dan Rasul. Kita tak nak macam tu. Sebab tu bila kita baca ayat ni tadi, ya, ayat ni tadi, perkara-perkara inilah menjadi penghalang kepada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cinta kepada perkara ni adalah tanggungjawab. Cinta kepada keluarga melahirkan perasaan tanggungjawab. Cinta kepada keluarga ni menyebabkan kita urus diri dengan baik. Dan apabila kita cinta kepada perkara-perkara ni, nak membawa kita kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kita kahwin, kita ikut sunnah Nabi. So kita cinta pada Rasulullah dengan taat kepada perintah Allah SWT. Allah kata apa? Kalau dalam hubungan antara lelaki dan wanita, tidak boleh berlaku haram selagi tidak ada aqdun nikah, tak ada akad nikah. Maka kita jaga diri. Taat pada apa? Taat pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kita ni patuh kepada apa yang Allah SWT perintahkan. Bila kita patuh pada perintah Allah, maka kita hindarkan diri kita ni daripada buat perkara-perkara yang terlarang. Ya. Jadi bila kita tengok anak saudara ke, jiran tetangga ke yang berperangai ataupun berkelakuan sebaliknya, maka kita bagi nasihat, kita bagi teguran. Kita yang dah bergelar tok, kita bergelar mak, makcik, mak lang, mak long dan sebagainya, bagi nasihat. Sebab apa? Kita tak nak perkara ni menyebabkan diri masing-masing ni jauh daripada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, bila saya duduk jaga unit nikah cerai ni kan, rupanya saya nak share dengan perempuan sekalian lah, dalam kehidupan masyarakat hari ini yang kita hidup 2022 ni, pelbagai cabaran yang ada hari ini menyebabkan ibu-ibu muda yang kahwin 20-an, 30-an ni kadang-kadang dia tidak ada persediaan yang rapi, menyebabkan dia jadi tak boleh nak terima hakikat bahawa dia menjadi ibu dalam usia yang muda. Berbeza dengan zaman dulu. Zaman kita dulu, tak kisahlah siapa yang cari jodoh kita, mak ayah cari ke atau dipertemukan jodoh bagaimanakah, maka kita akan redha, kita akan taat, kita akan melaksanakan segala tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tetapi bagi orang yang keadaan zaman sekarang ni, zaman yang mencabar dengan pelbagai benda, macam Pulau Pinang di Bandaraya. Bandaraya ni masya-Allah tabarakallah, rumah dia tak ada tanah. Rumah dia macam sarang burung kan. Saya pernah ceramah waktu malam di satu tempat, tengah-tengah ceramah tu turun plastik, plastik sampah. Lepas tu saya tanya pengerusi, penghulu tempat saya pergi tu, saya tanya, selalu lah macam tu. Dia kira bagus tu Ustazah, ada plastik. Kadang-kadang dia scoop kot bakon ni, dia buang macam tu lah. Dia buang apa tu? Tik kucing, dia kata. Jadi kita ni, bila kita dalam kehidupan, saya cerita perempuan ni, perempuan mungkin tak boleh nak bayang, kampung Ayak Putih tak ada lah benda macam tu. Tak ada macam ni. Ni tempat lain. Satu tempat, satu bangunan, blok bangunan tu ada sampai 6,000 orang. 6,000 penduduk. Rumah hak kecil, rumah yang ada 2 bilik ni ada 6-8 orang duduk. Macam kampung Ayak Putih semua rumah besar-besar kan. Masing-masing selesa, bangkit pagi ada kabus, ada pemandangan yang indah. Kalau di Pulau Pinang ni kalut dengan jam. Sini tak ada jam, saya main tenang. Saya main awal sampai awal tadi. Tapi kita tengok perbezaan kehidupan kita ni, Jangan sampai kita ni bila kita terlalu cinta kepada benda lain, maka menyebabkan kita lalai, leka. Kita cuai daripada mengingati Allah dan Rasulullah. Sebab kita tajuk kita hari ni adalah Rasulullah idola kita. Jadi macam mana cara Rasulullah mentadbir dalam keluarga, kita nak tengok. Saya sebut ni bukan nak menyebabkan puan-puan balik duk pergi tanya pula, Pak Haji kita kat rumah. Perangai tak macam Nabi. Tak mau macam tu.
Supaya kita ni seperti mana saya sebut tadi, kita nak jadi seperti Sayyidatina Khadijah, seperti mana Aisyah, seperti mana isteri-isteri yang lain, bagaimana mereka ni sangat taat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila kita cinta kepada Nabi, ya, ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hari ini, ya, daripada pagi ni kita mai sampailah ke malam hari, ada sahaja benda yang disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar yang masuk dalam surau, yang berada di luar surau, yang tengah masak, yang tengah sediakan apa benda, semua benda ni akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Bukan sekadar orang yang duduk dalam surau ni saja yang mendapat ganjaran, tidak. Tetapi semua aktiviti yang berlaku ni, daripada tukang pergi beli tolak halak perlu, sampailah esok malam saat ni siap cuci segala semua yang sampah-sampah yang ada, itu pun akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang amat besar pahalanya di sisi agama kita. Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Nak tak kita ni bangkit dengan Nabi? Nak tak kita ni hidup, apabila kita hidup ni kita rasa tenang jiwa, apabila kita meninggal kita jadi orang yang diridai oleh Allah SWT, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah kata, redha, Allah redha kat kita. Kita redha dengan agama kita, kita laksanakan segala tuntutannya. Dan apabila dalam keadaan sedemikian kita meninggal dunia, maka Allah kata apa? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke syurgaku. Jadi dalam ayat ini yang saya bacakan tadi, yang surah An-Nisa ayat 69, maksudnya sesiapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Nikmat. Nabi-nabi banyak dapat nikmat. Sebab tu Allah sebut dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu siapa? Nabi-nabi, orang siddiqin, orang yang sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah SWT, dan orang yang syahid, serta orang yang salih. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang yang taat. Itu ganjarannya. Ya Allah, ya, kalau kita ni kita mai penat-penat kan. Macam saya dulu sekolah kan, balik kuliah jalan kaki jauh. Saya kat Mesir dulu kan, jalan kaki jauh jalan. Bila sampai di rumah penat ni, peluh-peluh. Lepas tu tuan rumah kata, Fathiyah masuk, aku bagi kat hang minum air karkadih. Air karkadih ni air Roselle lah. Kat Malaysia Roselle. Roselle tu dibubuh dalam peti ais, bubur ais, minum. Musim panas dapat air Roselle ni, Masya Allah, tabarakallah, rasa lega. Tu dunia. Kalau di akhirat esok, Allah Ta'ala gambarkan bagaimana orang yang duduk dalam syurga ni dapat apa sahaja yang ada dekat dunia ni hari ni, teringat di hati, terus dapat. Kita nak macam tu. Jadi siapa yang buat apa yang Allah Ta'ala perintah, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, maka kita akan mendapat ganjaran itu. Susah tak? Susah tak? Tak susah, senang je. Dia masalah lah ni, kita ni apa? Masalah kita tak mau taat. Tak mau taat, lepas tu malas nak buat. Sama, saya pun sama.
Saya tanya anak-anak sekarang ni, saya ngajak di budak-budak yang juvana, masalah juvana, masalah merokok, mencuri tu biasa. Ni masalah yang lebih besar. Masalah umur 15, 16 ni dia kena tangkapan merogol, ada berzina. Jadi bila saya pergi mengajak mereka malam-malam, ya, di Penang, tempat dia di Penang, ada anak muka baik aja. Hari Isnin dengan Rabu saya pergi. Isnin dengan Rabu saya pergi kat depan malam. Malam pun pergi kerja. Anak saya kata, sudah-sudahlah mama. Saya kata kesian. Saya tak pergi, saya rasa kesian. Sebab mereka tunggu. Mereka duduk dalam sel rumah mereka tu ada kunci. Jadi bila tak ada program, mereka kena kunci duduk dalam tu. Jadi mereka duduk dalam, nampak bayang mereka duduk tunggu kita main. Ada 2-3 hari, 2-3 minggu lepas tu saya tak pergi. Saya tak apa sihat, saya tak pergi. Lepas tu saya pergi pula, budak-budak tu kata kat saya, Ustazah tak main sebab Ustazah tak suka kat kami ke? Saya kata, apa cakap macam tu? Mereka kata kami ni duk tunggu tengok Ustazah tak main. Tunggu Ustazah tak main. Duk minggu depan saya tak main lagi. Dia kata kami kira nak cabut lah. Jadi saya ni macam mok mereka tu. Saya kata tak apalah, anggaplah saya ni mama. Mama main tengok anak-anak. Kelas saya kadang-kadang tak ngajak, sembang je. Sebab dia nak meluah. Budak 13 tahun, 15 tahun, 17, semua yang under age, yang bawah umur. Yang buat macam-macam kesalahan. Bila duduk dalam tu, saya tanya, duduk kat rumah makan berapa kali? Tak tahu. Kadang-kadang tak tahu. Makan minum pun tak terurus. Solat tunggang terbalik, dia kata. Ni macam mana? Mak jumpa sehari berapa kali? Tak tahu. Kadang-kadang tak jumpa. Sibuk dengan apa? Ni yang saya sebut tadi ni, ayat yang sebelum ni. Macam mana kita kalut dengan kehidupan kita. Takhshawna kasadaha. Kita risau takut tak ada gaji, sampai kita tinggal tanggungjawab terhadap keluarga. Ada seorang saya tanya, ni kamu ni baru masuk ke? Ya, saya baru masuk, dia kata. Kamu kesalahan apa? Saya kesalahan dadah. Umur baru 14. Kamu ambil duit mana beli dadah? Senyap. Okey, saya tak mau tanya tu. Kamu berapa adik-beradik? Dia tak tahu nak kira. Sebab apa tak tahu nak kira adik-beradik? Sebab saya anak angkat. Jadi adik-beradik sendiri, adik-beradik angkat, dia tak tahu nak kira. Bila saya duduk pergi mengajak tempat-tempat macam tu, saya nampak lah, ya, Allah SWT ni dia akan tarik nikmat kepada kita. Sebab tu disebut di dalam ayat ini, ma'al ladina an'amallah. Kita ni bila kita taat pada Allah, kita akan dapat banyak nikmat. Banyak nikmat kita dapat. Taat pada Allah ni, yang kita tak nampak. Antaranya nikmat hidup yang ceria, nikmat bahagia. Bahagia ni tak boleh dihurai dengan kata-kata. Ada orang bahagia, dia boleh main kelas. Ada orang bahagia, dia boleh pergi kerja. Ada orang bahagia, dia boleh masak banyak-banyak jamu, orang bahagia. Macam-macam. Jadi nikmat-nikmat Allah yang banyak dalam hidup ni, Allah akan tarik bagi orang yang buat perkara yang dilarang. Dan saya nampak bila contohnya lah, Allah Ta'ala larang perbuatan apa? Perbuatan zina. Allah Ta'ala tak bagi kita mendekati zina. La taqrabuz zina, Allah Ta'ala kata. Tapi bila manusia tu dia nak buat juga zina, dia nak tak kisahlah, lupa dah arahan larangan Allah ni, terjebak dengan zina, maka ketika itu Allah Ta'ala akan tarik nikmat. Antara nikmat yang ditarik apa dia? Nikmat apa?
Nikmat ingatan. Nikmat ingat. Ingat ni adalah satu nikmat. Oh, Masya Allah. Yang kadang-kadang kita tak sangka benda tu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Zaman 2022 ni, ramai orang dapat nikmat tarik ingatan ni, dapat sakit demensia. Lupa. Sakit lupa. Dia lupa. Suami kawan saya, Allah Ta'ala uji kawan saya ni, suami dia tu dapat sakit demensia. Di tengah bawa kereta, tiba-tiba dia lupa. Dia bawa je kereta, sampai minyak habis. Tak tahu nak pergi mana, duk pusing kat situ lah. Minyak habis. Sedangkan Allah Ta'ala bagi hidup je jutawan. Ni jutawan, kisah jutawan ni. Lupa. Yang dia tak lupa hanya satu perkataan saja. Sebelum dia meninggal dunia ni, sentiasa dia duk sebut La ilaha illallah. Tu saja. Tu tak lupa. Kawan saya tunjuk video dia kan. Dia kata, Tia. Dia panggil saya Tia. Kawan yang rapat panggil saya Tia. Tia, kau tengok ni, dia kata. Video suami aku ni, dia kata, aku ajar dia cara nak buka pintu. Push, pull. Tak ingat. Push, pull. Tak tahu. Tak boleh. I can't do it, dia kata. Saya tak boleh buat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, nikmat, ingat ni adalah nikmat yang paling besar pada kita. Ingat, kita boleh ingat rupa anak kita, kita boleh ingat rupa kawan, kita boleh ingat nama. Tanda-tanda lupa, handphone duduk di poket pun duduk tanya, mana handphone mama? Cuma mama cari dalam poket, anak selalu kata macam tu kan. Kena tengah kalut kan. Spek mana? Spek mata mama kat mana? Spek mata. Duk cari. Ya. Jadi Allah Ta'ala tarik nikmat bagi orang yang melaksanakan perkara-perkara yang terlarang ni. Dia tak ada feel. Satu lagi. Tak ada rasa. Kita dalam diri kita ni ada feel, ada rasa. Rasa bersalah, rasa malu, rasa nak buat apa-apa ni, fikirlah dulu orang tengok ni. Orang yang macam ni Allah Ta'ala tarik. Sebab tu kita baca ayat Al-Quran yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 69 tadi ni, bila kita taat pada Allah dan Rasul, Allah Ta'ala akan bangunkan kita bersama dengan orang yang dikurniakan banyak nikmat. Nabi-Nabi tak ada sifat lupa. Nabi-Nabi seorang yang sangat sabar. Sakit macam mana pun tak mengeluh. Nabi Ayub. Sabarnya Nabi Ayub. Saya sakit kan, nak turun kereta kadang-kadang. Adik. Ni bangkit dah duduk lama ni kan, saya nak bangkit ni. Adik. Mesti merungut juga. Mengeluh. Nak naik pintu, nak naik bendui tu kadang-kadang adik. Siapa yang sakit dia rasa lah. Sebab saya pernah accident dulu. Saya accident, patah kaki dua-dua. Paha saya patah dua-dua. Saya tak boleh jalan lah. Bila patah dua-dua, duduk tengah buah, lari sana, lari sini kan. Mengandung 7 bulan pun lari sana, lari sini. Jadi saya, Allah Ta'ala uji, accident tu patah kaki dua-dua, patah tangan, patah, tercabut sana, tercabut sini, mulut dia bercakap. Saya kata kat doktor, saya ni bila nak berjalan? Saya kena tu bulan Ramadan. 10 hari nak raya. Jadi bila kena tu, Allah Ta'ala uji, bagi accident ni, sengap kita, diam. Lepas tu, tak boleh dah nak bergerak macam biasa. Duduk sengap di rumah. Bayangkanlah perempuan, saya nak bangkit dari katil, nak pergi ke bilik ayam 4 jam. 4 jam.
gulung kain batik tu kan. Kain batik pakai tu, ubah kaki sendiri. Sikit. Sampailah jumpa kerusi roda tu, tepi katil tu. Turun sengit sikit. Jadi, bila dah sihat, kaki jadi pendek sebelah. Lepas tu saya pergi kat doktor kan. Doktor kata, Fatia kamu boleh berjalan tahun depan. Tahun ni tak boleh, tahun depan baru boleh berjalan. Tapi Allah Ta'ala bagi hikmahnya ya. Saya Alhamdulillah 4 bulan saya patah tu, saya dah boleh berjalan, meniti pelan-pelan. Bawa kereta pelan-pelan, 10. Jadi, lepas pada tu, barulah kita boleh bergerak cergas sikit. Jadi saya ni macam Robocop lah. Semua besi. Kaki besi, tangan besi. Walaupun muka je, Alhamdulillah muka tak cedera. Jadi muka prek bercakap. Ya. Sebab tu kita ni bila Allah Ta'ala bagi nikmat, kena syukuri. Boleh duduk lama ni Alhamdulillah. Setengah orang lipat pun tak boleh. Setengah orang minta maaf Ustazah, saya terpaksa unjuk kaki. Saya kata tak apa, saya tahu sebab saya pun macam tu. Semayang berapa lama tak boleh semayang macam biasa. Berapa tahun sampailah boleh sujud semula. Allah, nikmatnya boleh sujud. Sebab tu faham sangat perasaan orang yang tak boleh nak sujud. Bila kita boleh sujud atas bumi ni, Allah Ta'ala, ya Allah, nikmat. Nikmat. Makan, nikmat. Bukan makan sampai makan baru tak tahu bahala makan. Bukan. Maksudnya, saat saya diuji dengan aksiden tu, saya tak dibenarkan hatta minum sekalipun. Sebab belah daripada atas sampai ke bawah. Belah meja operation. Setitik ayak pun tak boleh lalu di mulut ni. Saya merayu ni dekat sister yang duk jaga saya ni. Sister titiklah 1 titik je. Titik sini, titik sikit je. Sister tak boleh puan, tak boleh. Seminggu lebih tak boleh titik walau 1 ayak. Bayangkanlah perempuan. Kita ni suka minum ayak. Ya Allah, nikmat. Sebab tu bila Allah tarik nikmat, kita akan rasa satu kehilangan yang sangat besar dalam hidup kita. Rasulullah ni Allah Ta'ala hantar sebagai satu nikmat yang paling hebat dalam hidup kita. Jadi kita kena taat, kita kena ikut, kita kena cuba usaha untuk buat yang terbaik dalam hidup kita. Susah. Bukan senang nak meninggalkan cakap banyak. Semalam, kemarin dulu, saya naik kereta dengan seorang teman saya, kawan saya ni seorang doktor veterina, dia dah pencen dah. Bila orang pencen ni rupanya, dia rindu nak jumpa kawan. Bila dia jumpa macam roti goreng, faham? Pum. Saya lupa, sesat jalan. Naik kereta tu, anak saya faham, anak saya tengok Mama okey. Saya senyum. Bila dia turun, anak saya kata, kesian dekat Mama sampai sesat jalan. Prum. Dia punya nak cakap kita, nak meluh berapa ratus ribu perkataan tu, wallah Allah. Nikmat. Bila tak boleh nak cakap, ya, saat kita dah terbujur kaku, maka tak boleh dah nak buat apa-apa. Sebab tu perempuan, selagi kita ada nikmat, buatlah yang terbaik. Bila saya tengok mengajar anak-anak yang di pusat pemulihan ni, ya, suatu ketika dulu saya mengajar anak-anak yang di pemulihan akhlak wanita yang mengandung luar nikah ni, ya, nikmatnya kita yang jadi ibu, yang jadi nikah secara sah ni, susu susah ada, mengandung pun susah, salin pun susah. Orang yang macam ni, Tuhan bagi nikmat kat mereka ni, susu banyak, duduk pam susu, perah susu, buang.
susu buang. Sebab apa? Bersalin, anak tak ada nak bagi minum, anak dah bagi ke orang dah, buang je lah susu. Tak ada rasa bersalah. Rasa bersalah dalam diri pun tak ada. Saya tanya, ni anak ke berapa salin kali ni, anak ke berapa? Kali keempat. Ni pot mana? Pot lain. Nombor 3, pot lain. Bagi kat siapa? Entah. La ilaha illallah. Jadi perempuan, kita cuba bentuk diri kita, anak-anak kita, supaya kita jadi orang yang taat pada Allah dan Rasul. Masya Allah, ya. Baik. Salah satu cara untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mentaati perintahnya. Macam kita perempuan semua mai hari ni kan, di pagi yang hening, pukul 10, masih sejuk, baru lepas hujan, berjuang nak meninggalkan keluarga, mai jalan kaki, kayuh basikal, naik motor. Bukan senang tau nak mai. Bukan senang, ya. Nak keluar tadi ni berapa kali duk pesan, ni duk orang tudung dah, betul tak? Berjuang nak mai ni. Sebab tu disebutkan jihadin fi sabilillah. Jihad kita ni nak mai. Bukan macam orang Syria yang berjihad dengan negara perang tu. Tak. Jihad orang kita yang berada di Malaysia ni adalah jihad melawan hawa nafsu kita. 3 dalam diri kita. Kita ada jasad, kita ada ruh, dan kita ada nafsu. Diri kita. Saya selalu pesan ke anak-anak yang duduk di asrama akhlak ni, ruh kita ni, dia ada akal, ada hati yang duk cakap ni banyak ni dalam ni, dundang ni dalam ni, sini ni duduk dalam ni pun duk cakap apa dia ustazah ni. Hati yang cakap. Dan kita ada hawa nafsu. Apabila kita taat pada Allah, kita taat pada Rasulullah, kita laksanakan segala perbuatan yang baik dalam kehidupan, maka roh kita ni dibina. Kita groom dalaman kita ni. Dalaman ni kena bina. Dia tak boleh macam kita bina badan macam makan nasi, kita bina ni jasad kita ni. Nampak badan saya yang 80 kg ni. Dalam hak yang jasad yang berapa kg ni, ya, kita ada ruh ni hak saya duk cakap ni ruh. Apabila kita tak taat pada Allah, ruh kita ni dia macam batang paip ayak ni. Paip ayak kita duk siram pokok bunga tu, dia kalau tembus dia macam mana? Pecik kot lain kan. Ayak, paip ayak kalau tembus ni, dia ada lubang kat situ, kita akan tutup dengan selotip ke apa ke, kita tutup bagi ayak tak tembus. Jadi roh kita ni kalau kita dah tak jaga dia, tak rajin nak baca Quran, duk buat apa salah, cakap banyak, maki orang, silap hari bulan maki, apa semua cakap kasar, masya-Allah, menyebabkan jadi dari lubang. Bila kita jadi lubang, maka akan masuk nafsu kat situ. Masuk nafsu ni menyebabkan apa? Menyebabkan kita tidak taat kepada Allah dan Rasul. Mainlah nafsu. Itu yang jadi tak ada rasa. Bila main nafsu, duk bermaharaja lidah. Dalam Al-Quran disebut sebagai apa? Kita duk ambil ilahuhum hawahum sebagai Tuhan. Tu yang duduk maki orang tu. Nafsu mai. Maki suami, nak bunuh isteri, abang nak tikam kakak, nak berkelahi, macam tu.
bila nafsu bermaharajalela. Tak laksana tanggungjawab. Bila kahwin tapi tak mau laksana tanggungjawab dalam rumah tangga. Nafkah tak bagi, duduk saja, tak mau pergi kerja. Itu dalam masyarakat kita. Menyebabkan apa? Tak laksana tanggungjawab. Bila tak laksana perintah Allah SWT, Allah perintah kamu dalam hubungan, nak menghalalkan hubungan wanita dan lelaki ni kena kahwin. Tak mau kahwin, bersukadudukan. Masyarakat sekarang ni dia tak suka tanggungjawab, so dia bersukadudukan. Kadang-kadang bila datang ke pejabat jumpa saya tanya, tuan nak kahwin ni bila? Saya baru baca laman web, duduk tengok nak apply. Berapa lama dah duduk dengan perempuan ni? Lama dah. Dia tak ada rasa segan, dia tak ada rasa malu. Ada anak tak bersekudukan macam ni? Tak ada. Saya ada anak dengan perkahwinan yang dulu saya cerai dah. Oh, pertemuan di mana ni? Saya minta maaf, saya tanya. Pertemuan di WeChat, di media sosial. Allah, tu masyarakat kita hari ini. Sebab tu saya kata jarak kita dengan Nabi SAW 1444 Hijrah ni, maknanya sejauh itu dengan Rasulullah, dan makin hari kita makin lupa, makin jauh dengan segala pesanan-pesanan Rasulullah. Jadi bila ada majlis-majlis sebegini, program-program sebegini, nak mengajak kita mengingat kembali apa yang Nabi pesan, apa yang Allah SWT dah arahkan Rasulullah pesan kepada kita. Jadi kita yang bernama Muslim ni, yang ada dekat IC kita Islam tu, wajib taat, wajib kenal, wajib patuh, wajib usaha untuk kita menjauhi perkara yang terlarang. Ini sangat bahaya. Boleh belajar semua benda, hak tak tahu boleh tahu. Ya? Jadi sebab tu kita kena cuba sedaya upaya dalam kehidupan untuk patuh dan taat kepada segala apa yang Allah dan Rasulnya pesan. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani faqad ahabballah, wa man ata'ani faqad ata'allah." Sesiapa yang mencintaiku, maka sesungguhnya dia mencintai Allah. Dan sesiapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Susah kan nak taat? Tak susah. Tetapi disebabkan kita ada halangan-halangan daripada hawa nafsu kita, maka kita menjadi orang yang susah nak taat pada Allah. Halangan kita ni banyak. Yang saya sebut tadi ada berapa? 8. Halangan yang pertama, ibu bapa. Halangan yang kedua, anak-anak. Halangan yang ketiga, saudara mara. Halangan yang keempat, isteri, termasuk juga suami. Halangan kelima, keluarga. Halangan yang keempat, harta benda. Halangan yang keenam adalah perniagaan ataupun apa yang kita usahakan sekarang. Dan yang terakhir adalah halangan tempat tinggal atau rumah. Ada orang dia tak mau keluar rumah, duduk dalam rumah sebab dia sayang nak tinggal rumah. Tak apalah. Anak kata, "Mak, jomlah duduk dengan kami. Rumah cik ada luas juga, kami sedia satu bilik khas untuk mak." Tak mau, aku nak duduk rumah aku. Aku nak mati dalam rumah aku ni. Tu dia. Tu kita. Ya, sebab tu bila kita dah faham macam ni, kita cuba. Saya haraplah ya dengan penyampaian saya pada hari ini dapat faham, dapat jelas bahawa dalam kehidupan kita tidak ada benda lain yang kita nak bawa kecuali adalah ketaatan kita kepada Allah SWT. Tak ada benda lain lah. Nak bawa apa?
Bukan kita macam apa bangsa lain yang mati bawa segala rumah, kereta dalam kubur kan. Buh kereta, model kereta buh dalam kubur sekali. Macam Firaun kan, dalam piramid dia tu, piramid yang bentuk piramid di Giza, Mesir tu, ya. Dalam bilik mayat dia tu disimpan macam-macam. Simpan segala macam-macam lah. Ada kereta kuda dia, ada segala benda. Kereta kuda yang dia duk naik untuk pergi perang. Kereta kuda yang duk naik untuk serang buat peperangan ni. Jadi kita tengok di situ apa yang tinggal batu je lah. Sebab tu perempuan, apa yang kita duk ada dekat dunia ni, ya, mah kita 2 tin melo ke, semua akan tinggal. Ada seorang kawan saya, dia tanya, "Ustazah nak beli tak barang kemas saya?" Saya tanya, "Banyak ke puan?" "Banyak, ada 2 tin melo." Saya kata, saya nak beli surat pun saya fikir panjang, ni nak 2 tin milo. Allahu Akbar. Macam-macam lah manusia. Macam-macam. Saya seronok sebab saya kawan macam-macam. Ramai kawan-kawan yang bidang bukan agama. Ada yang engineer, ada yang lawyer, ada yang hakim dan sebagainya. Jadi bila kawan macam-macam orang ni, so kita dapat macam-macam pengalaman. Dan mereka semua ni adalah orang-orang hebat dalam hidup. Orang hakim mana tak hebat kan? Pengajian tinggi, tapi tak pandai bersosial lah. Duduk sorang-sorang. Sebab tu ada hakim yang buat keputusan tembak diri. Kawan saya yang seorang ni, yang hakim ni, saya bina satu program sukarelawan. So bawa semua yang kaya-kaya, yang hebat-hebat ni join program tu. Bila kita buat program tu, barulah mereka ada cara nak bergaul, tahu cara nak bergaul, nak bercakap dengan orang dan sebagainya. Sebab orang yang duduk offshore ni duduk keluar daripada daratan, dia duduk di laut. Engineer duduk dengan oil and gas ni, jadi hidup dia tak erti nak sembang. Baru ni masa musim PKP, saya call dia, "Mr. Bob, how are you?" Dia kata, "Fine, I'm alone now." Memang dia selalu bersendirian. Dia kata, "Bagus ada kelas online sebegini, saya tak perlu pakai baju." Saya kata, "Hai, Allah Ta'ala ada menyaksikan. Nak kena kelas online pun nak kena tertib sebagai seorang pelajar." Macam tu kan, sebab tak tahu. Umur dah 70 lebih, dah 78 dah. Ada orang yang tak pandai nak mengurus kehidupan ni. Sebab apa? Jarang bergaul dengan masyarakat. Macam kita duduk di kampung macam ni, kita boleh ada program macam ni, jumpa apa semua. Orang yang 20 tahun duduk di laut sana, sekali-sekala je balik ke darat ni, dia tak apa nak pandai nak bergaul. Sebab tu Allah Ta'ala bagi Al-Quran ni untuk semua lapisan masyarakat, semua golongan, supaya manusia ni jadi hamba yang taat. Dan mereka ni bila saya kumpulkan, semua bila dah semua dah 70-an, umur 50-an, 60-an, 70-an ni, semua kata, "Betul lah Ustazah, hidup kita ni sebenarnya tak ada apa pun." Tak ada apa pun. Yang kita nak bawa hanyalah amalan. So kita ni, ya, bila saya berkawan dengan orang macam tu, saya tengok siapa pun kita, tak ada yang kekal. Firaun pun mati. Firaun dia kata apa kat Nabi Musa? "Wahai Musa, hang bagi tahu kat aku Tuhan hang kat mana? Aku nak bina tangga pergi naik ke langit, nak jumpa Tuhan hang. Aku nak bagi tahu aku ni hebat." Mati juga. Tenggelam dalam laut merah. Kita ni siapa? So kita tak payah mengaku kita hebat. Kita ni yang penting kita jadi hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang sentiasa melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya susah pun, kan? Allah Ta'ala kata apa?
Duduk kena tenang. So kita cuba bertenang. Tak payah kepoh. Tak payah kalut-kalut. Allah Ta'ala sebut apa lagi? Dalam kehidupan kamu, jangan kamu mencari kesalahan orang lain. Al-Humazah, surah Al-Humazah. Jangan kita duk gumpat. Rasulullah berpesan, adakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu sendiri? Jadi kita tak payahlah tanya banyak. Abang lah, cerita apa? Cerita apa? Lebih tanya. Tak payah. Tu yang kita nak jadikan Rasulullah idola kita. Ada orang dia just suka korek cerita orang. Sukalah, ya Allah. Macam rangai ceritalah, dia tarik baju kita ni, ceritalah. Lo nak cerita apa? Macam saya kan, banyak dengar kes orang keluar saja dari bilik tu, semua orang tahu saya jumpa orang masalah. Lepas tu sepanjang jalan duk tanya, apa dia Ustazah? Cerita apa hari ni pula? Kita macam-macam cerita. Macam-macam perempuan. Di tengah-tengah usia yang macam ni pun kadang-kadang Allah Ta'ala hantar ujian. Puan umur apa dah? Saya dah 50-an dah. Penduk raya kan? Ini pasal apa? Ni saya lari ni. Pulak dah. Saya lari tadi keluar ni, suami tengah duk asah parang nak pukul saya. Saya kata tak apa, puan pergi buat report polis. Puan jangan risau. Negara kita ada undang-undang. Ustazah bolehlah cakap macam tu, tak risau. Saya risau. Jadi dalam hidup kita ni, macam mana kita nak menghindarkan kerisauan? Sentiasa bergantung harap dengan Allah. Jadi bila kita baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung harap. As-samad. Bukan manusia. Ini tak ada kekasih riau. Tak boleh. Ya. Jadi amal dalam hidup kita. Allahus samad, Allahus samad. Kemudian apa lagi dalam kehidupan kita? Ya. Kita tidak ada keluh kesah. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hindarilah diri kami ni daripada alham, sedih yang menyebabkan kita murung sampai terpaksa apa? Makan ubat penenang. Jadi kesedihan yang melampau ni menyebabkan sakit. So macam mana? Kita dalam kehidupan kena bersederhana. Sedih tapi sederhana. Macam Rasulullah waktu sedih macam mana? Rasulullah menangis saat kematian anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Rasulullah menangis, tapi secara sederhana, tidak meratap, tidak berlama-lama dalam keadaan sedemikian. Senang ke nak buat? Susah. Sebab tu nama dia mujahadah. Ada orang sampai terpaksa makan ubat penenang. Saya jumpa ada seorang sahabat yang dia diuji oleh Allah SWT masalah dalam kehidupan, dan dia tidak dapat menerima kenyataan hidup dan ini diuji sedemikian. Menyebabkan apa? Ni nak bawa kereta pun lupa jalan. Sampai doktor kata, pergi jumpa doktor, pakar sekretari kata apa? Puan kena bersyukur. Puan ada pelbagai nikmat yang Allah bagi. Barulah dia terbuka hati. Masya Allah. Puan ada rumah, puan ada kenderaan, puan boleh memandu sendiri, puan ada anak, puan ada kerjaya, puan ada pendapatan. Betul lah. Barulah dia terfikir sedemikian. Jadi kita ni sentiasa kena
hargai nikmat yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita sentiasa kena pertingkatkan dari hari ke hari ilmu dan amalan. Kena, bila pergi mengaji, kena cuba amal. Bila pergi mengaji, balik cuba praktik. Hari ni mengaji bab apa? Macam hari ni mengaji tentang Rasulullah, idola kita. Ada cerita tentang tenang, ada cerita tentang kita tidak terlalu mementingkan keduniaan. Maka kita cuba praktik dalam hidup. Balik kita cuba, ada apa-apa masalah, letak je tangan di dada, salam qawlan min rabbir rahim, macam letak tangan di dada, tangan kanan letak di dada kiri, letak salam qawlan min rabbir rahim, salam qawlan min rabbir rahim, salam qawlan min rabbir rahim. Tu gunanya baca, faedahnya kita baca Yasin tu. Ini sampai ayat salamun qawlan min rabbir rahim. Tak tahu benda, baca ramai-ramai kan. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawm. Laju. Tak, baca Al-Quran kena ada penghayatan. Hayati. Tu baca, letak tangan, ulang 3-4 kali, 5 kali, 7 kali. Barulah jiwa kita akan tenang. Lepas pada semayang, jangan kalang kabut nak bangkit. Jangan kalang kabut nak tinggalkan sejadah. Duk lama pun tak apa. Bacalah apa yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Bila ada pasangan kita perli, awak mau hang zikir lama kan? Jadi kita cubalah terangkan dengan baik. Daripada kita duduk dalam kereta kadang-kadang lama, saya pergi kerja 2 jam, balik 2 jam. So 2 jam ni isi dengan macam-macam, supaya masa kita terisi. So kita ni macam perempuan, kalau ada yang berkerjaya, yang suri rumah dan sebagainya, kita isi masa kita. Sambil kita masak, isilah dengan zikrullah. Gunakan masa kita tu sebaik mungkin, penuhkan dengan zikrullah. Duduk masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, basuh sayur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masak kari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang makan tu pun menjadi orang yang tenang jiwa, tak ada lah bergaduh. Macam mana nak bagi anak-anak dengar cakap? Baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca salawat tafrijiyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Baca, hati pun tenang. Sambil siram pokok bunga, sambil sapu sampah, sambil kita buat apa-apa aktiviti. Bukan kita penuhkan hidup kita dengan benda yang melalaikan. Sebab apa? Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang yang beriman, yang jaga solat, yang sentiasa melaksanakan tanggungjawab. Ada beberapa ciri surah Al-Mu'minun tu. Jadi kita buat yang tu, yang Allah pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah pesan kepada kita semua. Jadi kita dah dengar, kita baca ayat Al-Quran, kita tengok maknanya, kita cuba amal dalam hidup. Allah Ta'ala pesan solat kena jaga. Jadi pesan ke anak-anak. Kita dah jaga solat, kita pesan anak-anak. Hari ni solat cukup tak?
Jadi bila cukup solat, berjayalah dia pada hari tersebut. Kalau tak cukup solat, tak berjaya. So kita check, tanya, ni mama nak tanya, cakap elok. Bab solat ni dia sensitif. Ada orang yang tak mau solat. Bila tanya, awak hang masuk syurga ke? Hang confirm ke masuk syurga dah? Marah. Allah Ta'ala uji pasangan-pasangan yang sedemikian. Jadi kita ni cuba sedaya upaya menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dan menjadi umat yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita laksanakan apa yang disebut sebagai Rasulullah idola kita tu. Bila kita laksana semua benda tu, kita jadilah macam tu. Kita kena cuba. Itu adalah mujahadah kita di akhir zaman ini. Mujahadah bukan berperang, bukan pergi duk bawa senjata, pergi duk jadi tentera pejuang, tetapi berjuang dengan melawan hawa nafsu kita. Jadi yang pertama tadi saya sebut, dalam diri kita ada 3 komponen. Satu, jasad kita. Kita duk makan ni, duk makan dah ni. Jasad kita. Yang kedua, kita jaga roh kita. Pertingkatkan ilmu pengetahuan, tingkat ilmu. Mai mengaji, rajin pergi kelas pengajian. Kalau suami tak tahu nak ajak, hantarkan isteri ke pengajian. Bukannya kita tak payah duk pergi mengaji, bukan nak jadi macam-macam, tak boleh macam tu. Yang ketiga, dalam diri ada hawa nafsu, maka kita kawal hawa nafsu kita. Bila ada ruang-ruang yang boleh menyebabkan hawa nafsu kita menjadi besar daripada Tuhan, maka kita cantai dia cepat-cepat. Cuba sedaya upaya dalam kehidupan untuk menjadi hamba yang taat pada Allah dan Rasulnya. Baik, ada soalan kah? Ada soalan? Ya, perempuan, nak tanya apa? Dia saat lagi saya keluar lagi, dia dah tanya. Ada nak tanya apa-apa? Yang terbuku di hati. Ada apa nak tanya? Sebelum kita tutup majlis. Tak tahu nak tanya apa lah, Ustazah. Banyak benda sangat sampai tak tahu nak tanya. Macam-macam dalam hidup kami ni. Betul kan? Daripada pagi sampai ke malam, macam-macam. Sampai tak tahu nak tanya apa. Dia paling ketak kalau saya tanya balik. Lepas tu, masa saya mengajar di tabung haji KL dululah, kelas saya suka tanya orang. Masa tu saya baru balik Mesir, jadi semangat tu wajar lagi kan, semangat tinggi. Jadi kelas saya ni semua orang takut nak pergi, sebab saya suka tanya. Paling mengharukan, dia kata, bila Ustazah tanya balas. Dah tak ada soalan nak tanya, jadi saya pun tanya kat mereka. Masya Allah. Baik, kalau tak ada apa-apa, pesanan saya yang terakhir sebelum kita tutup pada pagi ni, kita muslimah, kita banyak cabaran dalam kehidupan. Muslimah hari ini tak sama macam muslimah zaman silam. Muslimah hari ini macam-macam ujian yang ada dalam kehidupan. Ujian dari sudut keuangan, ujian dari sudut harta benda, ujian dari sudut macam-macam lah. Jadi muslimah kena ada kekuatan jiwa yang kuat. Kena ada kekuatan jiwa untuk kita menghadapi cabaran dalam kehidupan. Barulah diri kita tak mudah goyah. Tak mudah melatah bila ada masalah. Tak mudah kita menyerah kalah, putus asa dalam kehidupan. Muslimah kena kuat. Dan sebarang cabaran yang hadir dalam kehidupan kita ni, yang datang ni, kita ucapkan Alhamdulillah. Walau keadaan sedih,
solat kita tetap didirikan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Walau keadaan kita duka cita sekalipun, kematian, kehilangan ahli keluarga dan sebagainya, kita tetap baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebarang cabaran yang kita hadapi dalam hidup jangan menyebabkan kita mudah menyusahkanlah, kita menganggap perkara ini adalah perkara yang menyusahkan dan kita menyebabkan kita jauh daripada Allah. Sebab tu disebut perkataan putus asa. Perkataan asa itu sebenarnya adalah satu kekuatan dalaman. Sebab tu kita ada perkataan putus asa. Bila maksudnya asa tu dah terputus, menyebabkan kita ada kecewa. So kita cuba hindarkan diri kita daripada rasa kecewa yang keterlaluan. Dan kita cuba jadi hamba yang taat. Kenapa? Kita tak nak menjadi hamba yang menyesal di hari kebangkitan kelak. Seperti mana Al-Quran dah cerita dah, Sayangnya aku, kalau boleh aku nak jadi tanah. Tak mau jadi manusia ni, nak jadi tanah supaya aku tak dipertanggungjawabkan. Jadi kita sama-sama berusaha, termasuk diri saya sendiri, kita sama-sama berusaha dari semasa ke semasa, tingkatkan ilmu, tingkatkan amal, sentiasa melakukan hubungan yang baik dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Link kita tu kena ada, jangan putus. Macam kita duk buat, macam saya kena ceramah Zoom melalui Zoom, dia ada link. Link kita dengan Rasulullah adalah salawat. So sentiasalah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum akhir boleh kita bersalawat bersama-sama? Boleh Kita salawat nur. Boleh? Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirya khir akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirya khir akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.